Hong Kong girl try tempoyak for the first time. You know this, you're Malaysian. It tastes weird at first. It's a little bit weird, but after I drink it, it actually tastes good. The Okay. aftertaste is good. Okay. I think I will eat it next time Okay. with rice. Tempoyak ikan patin bukan sekadar lauk. Ia satu pengalaman budaya yang berani. Dalam video ini, kita lihat reaksi pelancong apabila berdepan dengan gulai tempoyak ikan patin. Malaysia buat pertama kali. Bau yang sampai dahulu sebelum salam, warna kuning pekat yang menggoda tetapi mencabar, dan detik senyap sebelum suapan pertama. Adakah mereka akan jatuh cinta atau terus cari air kosong? Video ini bukan sekadar tentang makanan, tetapi tentang keberanian rasa, identiti budaya, dan kenapa rakyat Malaysia bangga dengan lauk tradisi ini. TV Rosak Studio, cerita biasa kita jadikan luar biasa. Tempoyak ikan patin, saat pelancong berdepan rasa yang tak boleh dinegosiasi. Ke Sungai Pahang airnya tenang. Ikan patin berenang perlahan. Durian diperam jadi tempoyak matang. Bertemu sekali, hidup berubah haluan. Di Malaysia, ada makanan yang tidak memerlukan pengenalan. Ia hadir dengan bau yang mendahului salam, dengan warna yang tidak cuba memikat mata, dan dengan rasa yang tidak pernah meminta izin. Tempoyak ikan patin bukan sekadar lauk. Ia satu pengalaman budaya yang jujur dan berani. Apabila pelancong duduk di hadapan semangkuk gulai, tempoyak ikan patin buat pertama kali, mereka bukan sekadar melihat makanan. Mereka sedang berhadapan dengan sejarah sungai, tradisi kampung, dan satu identiti rasa yang tidak tunduk pada selera global. Dan seperti biasa, reaksi pertama bukanlah wow, tetapi are you sure? Assalamualaikum. Today we are in Temerloh, the home of Malaysia's most famous fish, patin. And here they have a special way to cook it called patin tempoyak. Is it delicious? Let's go find out. Patin tempoyak, one of my favorite food here in Malaysia. You know, the soup made with the fermented durian paste and together with the patin fish from the river. Look at the meat, it's very tender. You must eat this fish with the rice together, otherwise it's gonna be too strong. Big bite. Fish is super tender, just melt in your mouth. And it's bursting with flavor. Spicy, savory, sweet, even a little bit bitter. And also some tingly sensation in your mouth. Wow, so flavorful and very intense actually, especially the heat, almost fiery. Reaksi awal pelancong selalunya bermula dengan hidung. Bau tempoyak yang masam, pekat, dan sedikit agresif akan sampai dahulu sebelum sudu menyentuh kuah. Mereka akan memandang lauk itu dengan penuh hormat bercampur was-was. Di sebelah, orang tempatan makan dengan tenang, siap tambah kuah 2 kali. Jurang budaya terasa jelas. Satu pihak sedang menikmati, satu lagi sedang mempertimbangkan masa depan. Apabila dijelaskan bahawa tempoyak ialah durian yang diperam, dan ikan patin pula terkenal dengan teksturnya yang lembut dan sedikit berlemak, pelancong biasanya mengangguk perlahan. Tetapi mengangguk bukan bermaksud bersedia. Suapan pertama menjadi detik paling dramatik. Ada yang pejam mata, ada yang tarik nafas panjang, ada yang senyum paksa sambil berkata, "Interesting." Namun disitulah keajaiban berlaku. Selepas kejutan awal, lidah mula memahami struktur rasa yang kompleks. Masam tempoyak, lemak ikan patin, pedas cili, dan harum daun kesum. Semuanya bercampur dalam satu harmoni yang tidak dijangka. Pelancong yang berani akan mula sedar bahawa ini bukan sekadar makanan pelik, tetapi satu seni keseimbangan rasa. Tempoyak ikan patin juga membawa pelancong mengenali budaya sungai di Malaysia, khususnya di Pahang. Ia bukan lauk restoran 5 bintang yang direka untuk Instagram. Ia makanan yang lahir daripada komuniti, daripada sumber alam sekitar, dan daripada kreativiti orang kampung mengawet hasil durian agar tidak membazir. Setiap suapan sebenarnya membawa cerita tentang cara hidup yang sederhana tetapi kaya makna. Ada pelancong yang tidak mampu menghabiskan hidangan. Itu biasa. Tetapi ada juga yang kembali kali kedua, kali ketiga, dan akhirnya bertanya cara memasaknya. Dari takut menjadi ingin tahu, dari ingin lari menjadi ingin belajar. Tempoyak ikan patin tidak memujuk sesiapa. Ia
hanya menunggu orang yang cukup berani untuk memahami. Menariknya, ramai pelancong akhirnya mengakui bahwa pengalaman mencuba tempoyak ikan patin lebih bermakna daripada makan makanan yang selamat. Kerana yang selamat jarang diingati, tetapi yang mencabar, yang memaksa kita keluar dari zon selesa, itulah yang melekat dalam memori perjalanan. Dan disitulah letaknya kekuatan makanan tradisi Malaysia. Makanan ini tidak cuba menjadi neutral. Ia hadir dengan identiti yang jelas. Sama ada suka atau tidak, pelancong tidak akan lupa saat pertama mereka bertemu tempoyak ikan patin. Selain kejutan rasa, tempoyak ikan patin sebenarnya menjadi simbol pertembungan dua dunia. Dunia selera tempatan dan dunia globalisasi makanan. Pelancong yang datang ke Malaysia biasanya sudah biasa dengan makanan yang mesra antara bangsa, seperti nasi goreng, sate atau roti canai. Namun tempoyak ikan patin tidak cuba menjadi antarabangsa. Ia kekal dengan identitinya yang kuat. Disitulah pelancong belajar bahawa tidak semua makanan perlu diubah untuk diterima dunia. Ada juga pelancong yang pada awalnya skeptikal, tetapi selepas mendengar kisah tentang asal-usul tempoyak, bagaimana durian diperam untuk mengelakkan pembaziran, bagaimana ikan patin dari sungai menjadi sumber rezeki masyarakat setempat, mereka mula melihat hidangan itu dari sudut yang berbeza. Tiba-tiba ia bukan lagi sekadar lauk berbau kuat, tetapi satu warisan yang hidup. Kefahaman ini mengubah cara mereka merasa. Menariknya, tempoyak ikan patin juga mencipta momen kebersamaan. Biasanya orang tempatan akan mengajar pelancong cara makan yang betul. Campur kuah dengan nasi panas, ambil sedikit sambal, jangan terlalu banyak kuah pada suapan pertama. Dalam proses itu terjalin interaksi yang mesra. Makanan menjadi jambatan bahasa emas. Walaupun tidak fasih berkomunikasi, mereka boleh berkongsi pengalaman melalui rasa. Reaksi pelancong yang akhirnya menyukai tempoyak selalunya lebih dramatik daripada reaksi terkejut awal. Ada yang terus mengangkat ibu jari, ada yang ketawa, kerana tidak menyangka mereka boleh menerima rasa sekuat itu. Dan disitulah rakyat Malaysia tersenyum bangga, bukan kerana mahu membuktikan siapa betul, tetapi kerana satu lagi jiwa berjaya memahami sedikit tentang budaya kita. Akhirnya tempoyak ikan patin bukan sekadar hidangan eksotik dalam senarai. Things to try in Malaysia. Ia menjadi simbol keberanian mencuba sesuatu yang asing. Dan bagi pelancong, keberanian itu selalunya menjadi kenangan paling berharga dalam perjalanan mereka. Finally, I'm back in Malaysia! And what is the first meal you must have after coming back to Malaysia? Most people would say it's nasi lemak, but for me, there is this one dish I could not stop thinking about. Can you guys guess what is it? So, kampung in the city vibes, playing with a kitten, and in no time, my long-awaited meal is here. From the moment I tried tempoyak, I put it very high in my top dishes list. I miss this smell so much. I love this funky, sweet, and subtle sourness, and how it pairs with the buttery and super soft patin soaked in the tempoyak flavor is genius. The moment I've been waiting for so long. Jom makan. And the bonus with also having petai, which was my other strong craving, just makes me so happy. This is the flavor. You just can't get anything close to outside of Malaysia, and it's just so delicious. The heat of tempoyak is heavenly, but I wish it was stronger and more intense. The gula is nice, but fish is definitely the hero here. Tempoyak, it's a little bit on the mild side, but this is exactly what I was looking forward to. And the softness of the fish is just heavenly. And the sambal is fantastic. And the real spice. I missed it so much. Kesimpulannya, tempoyak ikan patin mengajar satu perkara penting tentang Malaysia. Kita tidak takut menjadi diri sendiri. Kita tidak melembutkan rasa semata-mata untuk diterima. Kita menyajikan budaya dengan jujur dan memberi pilihan kepada dunia untuk memahami atau sekadar mencuba. Bagi pelancong, mungkin hanya satu lauk eksotik. Tetapi bagi rakyat Malaysia, ia adalah rasa rumah, rasa sungai, dan rasa warisan yang tidak pernah hilang. Dan mungkin, dalam dunia yang semakin seragam ini, kita perlukan lebih banyak tempoyak. Sesuatu yang kuat, berani, dan tidak malu dengan identitinya. Kami akhiri video ini dengan serangkap pantun. Air sungai mengalir perlahan, warisan lama jangan dilupa. Tak semua rasa mudah ditelan. Namun yang berani akan jumpa makna.
Itulah cerita Malaysia untuk kali ini. Share dan subscribe TV Rosak Studio. Kongsikan pandangan anda di ruangan komen. Jumpa lagi di video seterusnya.